Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka rabbi shrah li wahlul 'uqdatam min lisani rabbi zidna ilma. Allahumma kama nawwarta kama nawwarta dan adalah menyebutkan dunia dan perempuan serta bahawasanya perempuan itu setengah daripada dunia. Jadi adalah menyebutkan, yakni menyebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Rasulullah menyebutkan dunia, maknanya dalam hadis Nabi menyebutkan dunia dan bersama dengan sebutan dunia itu adalah perempuan. Jadi artinya perempuan adalah masuk di dalam kehendaknya Nabi daripada dunia lah. Maknanya gitu. Jadi artinya di dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah hijrah daripada Madinah, daripada Mekah kepada Madinah ialah dengan ikhlas, hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bukanlah hijrah daripada Mekah kepada Madinah atas dasarnya mahu kepada dunia. Itulah pada kedudukannya hadis. Kemudian di sini juga dalam pengajian kita ilmu tasawuf ni, bahawa hendaklah kita berpindah daripada dunia, daripada makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpindah hati kita daripada dunia, kemudian kita mahu dunia juga. Itu artinya. Jadi kehendaknya perpindahan kita daripada dunia, yakni kita pandang atau kita syuhud kepada dunia, hakikat hati kita pandai biasa apa kepada Allah.
pandai kepada hakikat segala-gala adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berpindah daripada dunia, yakni ibadat merupakan dunia juga. Ibadat merupakan perkara yang bahasa makhluk Allah. Maka janganlah kita menumpu perpindahan kita daripada melakukan ibadat itu mahu menuju dan mencapai dunia. Yang ini mencapai kepada kehendak-kehendak dunia dengan ibadat kita itu. Jadi kalaulah kita mahu dengan ibadat dan amalan kita kepada dunia juga, bermakna artinya kita berpindah kepada makhluk. Maka jangan begitu. Jangan begitu. Biarlah kita pandai pandangan hati kita biar sapa kepada Allah. Ingat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berikhtiar, walaupun kita berusaha, walaupun kita melakukan sesuatu yang pilihan baik, yang terbaik dalam dunia ini, tetapi kemahuan kita itu hanya sebagai dunia merupakan wasilah atau merupakan perantaraan sahaja. Sebenarnya dunia yang kita dapati, dunia yang kita usaha itu adalah hendaknya kita fikir hakikatnya adalah daripada rahmat Allah dan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ke mana-mana pun biar kita sapa kepada Allah, walaupun bersebab ataupun berpunca daripada sebab-sebab keduniaan, tapi hati kita mahukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jangan berpindah daripada makhluk kemudian menuju pada makhluk juga. Ini maksudnya. Jadi arti pada hadis yang kita dalam hikam kita di sini, iaitulah dengan bahawa Nabi menyebutkan dunia dan perempuan. Maknanya dunia dan perempuan adalah satu kelas ataupun satu derajat sahaja. Satu benda yang merupakan perkara keinginan hawa nafsu. Itu maksudnya. Maka kerana itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wan nisaa. Fattaqud dunya, hendaklah kamu takut akan dunia. Wan nisaa, dan takut olehmu juga akan perempuan. Karena perempuan ini adalah satu daripada bala dan sebab-sebab kita kepada jadi rusak agama kita. Oleh itu jaga baik-baik. Allah Ta'ala jadikan perempuan adalah sebagai sesuatu yang menjadi keadaan kesukaan kita ataupun rahmat Allah pada kita, yang kita curahkan kasih sayang padanya. Tetapi jangan sampailah kita dengan perempuan kita melangkah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Serta bahwasanya perempuan itu setengah daripada dunia. Jadi arti dalam hadis, jadi perempuan adalah setengah daripada dunia lah maknanya. Iaitu memberi faham bahwasanya
yang dikehendaki tiap-tiap sesuatu dalam dunia itu daripada syahwat. Kita faham daripada hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dikehendaki tiap-tiap sesuatu dalam dunia itu daripada syahwat. Makna kata benda yang dikehendak, perkara yang dikehendak dalam dunia ni ialah barang yang disukai oleh syahwat, oleh syahwat nafsu. Oleh itu dalam penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita utamakan syahwat, jangan utamakan hawa nafsu kita. Walaupun perempuan ini merupakan suatu perkara yang telah dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita utamakan dengan perempuan itu ikut syahwat, yakni makna melebihi daripada perkara yang tidak perkara yang disekat atau disakatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau daripada harta. Harta juga masuk dalam kata dunia. Dan murak daripada hadis itu. Jadi kehendak daripada hadis itu iaitu keluar daripada dunia. Jadi kehendaknya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita keluar daripada dunia. Jangan kita mahu pada dunia tu, walaupun kita tuntut dengan ibadat, mau kepada keramat atau mau pada berkat umpamanya, itu juga merupakan perkara syahwat dan nafsu yang merupakan dunia juga. Oleh itu walaupun dengan rupa ibadat, rupa amalan, maka jangan kita mahu pada dunia. Bahkan ibadat kita semata-mata adalah untuk menunaikan atau mengabdikan diri kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan ubudiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana mahukan sesuatu. Dan murak ataupun dikehendaki daripada hadis itu iaitu keluar daripada dunia. Jadi kehendak hati kita daripada hadis kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita keluar daripada kehendak hati bergantung pada dunia ni. Walaupun dunia tidak ditegah oleh Allah Ta'ala, kita mencapaikan dia apabila mengikuti saluran-saluran yang dibenar oleh syarak. Tetapi jangan sampai hati kita terpedaya dengan dunia. Dan daripada tiap-tiap sesuatu, dan daripada tiap-tiap sesuatu, maknanya kehendak hadis supaya kita keluarkan daripada hati kita kehendak daripada tiap-tiap sesuatu. Jadi keluar daripada tiap-tiap sesuatu, keluar daripada tiap-tiap sesuatu bagi Allah. Itu maksudnya. Jadi keluar daripada sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala.
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar daripada sesuatu daripada dunia bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah yang besar. Begitulah. Jadi kita fikir sebenar-benar hati kita biar sentiasa ingat kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ingat segala-gala kembali ilallahi tasirul umur. Ingatlah, jaga-jaga ilallah, kepada Allah taala jualah tasirul umur, kembali segala perkara. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya pada Tuhan kamu jualah al-muntaha, tempat kembali, tempat kembali kepada Allah. Dan hikayat, hikayat, yakni ada satu cerita hikayat daripada seorang laki-laki. Jadi cerita berkenaan dengan seorang laki-laki berkata kepada syekhnya. Jadi seorang laki-laki dia berkata bagi syekh dia, bagi tok guru dia. Jadi ceritanya seorang laki-laki dianya berkata bagi syekhnya, bagi gurunya. Itu dia. Apa kata syekhnya, apa katanya laki-laki ini kepada gurunya? Katanya, wiridkan olehmu akan sesuatu wirid. Jadi dia minta dengan tok guru dia supaya tok guru dia nya ajarkan kepada dia suatu wirid. Jadi anak murid ni dia nak buat amal lah. Dia nak buat amal, dia nak buat ibadah. Kemudian dia meminta daripada gurunya supaya mengajarkan suatu wirid kepadanya untuk buat amal. Gitu. Itulah. Maka amarah syekhnya. Jadi bila anak murid minta tok guru ajar dia satu wirid, lalu tok guru dia marah. Amarah tu tak marah. Tok guru marah kepada anak muridnya yang meminta supaya diajarkan kepadanya wirid. Katanya, kata syekhnya, lagu mana tok guru dia kata kepada murid dia? Murid ni ikhlas dah. Murid dia ikhlas dah nak minta tok guru tolong ajar suatu wirid kepadanya. Lalu tok guru marah kepada muridnya. Katanya, kata guru, adakah aku Rasul mewajibkan segala yang wajib? Tok gurunya kata pada anak murid. Jadi kata tok guru, aku ni Rasulullah ke? Boleh mewajibkan padamu sesuatu yang wajib? Kalau aku suruh membuat amal, kamu buat amal. Artinya sebagai kamu merasakan sebagai yang wajib. Kena buat, Datuk Guru suruh buat dah gitu.
Aku bukannya Rasul yang boleh mewajibkan akan sesuatu yang wajib. Aku bukannya Rasul yang boleh mewajibkan sesuatu yang wajib. Tidak ada siapa pun yang boleh mewajibkan sesuatu malaikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala perdu itu telah maklum. Katanya Tok Guru lagi, segala perdu-perdu sudah maklum. Kamu pun tahu. Kamu pun tahu. Hak yang perdu, perkara yang perdu sudah jadi maklum dah. Kamu pun tahu apakah yang diperdukan Allah. Tak ada kena aku duk royah, tak ada kena aku duk ajar bahawa sebenar yang perdu sudah maklum kepadamu apakah yang telah diwajibkan oleh Allah. Itu dia katanya Tok Guru. Dan segala maksiat itu telah masyhur. Barang maksiat pun telah sahur, telah tahu. Kamu telah tahu secara masyhur dah, secara nyata dah, secara terang dah. Kalau yang maksiat pun adalah nyata lagi sahur. Tak perlu akunya menyebutkan sesuatu lagi. Kamu dah maklum. Gitu. Kemudian maka jadikan olehmu. Ni Tok Guru dia tak ajar wirid. Tok Guru dia tak ajar wirid. Bahkan Tok Guru dianya ajar pada dia, royak pada dia, peringat pada dia hak ni. Hak ni. Tidak ajar kandaknya murid mau supaya diajarkan padanya wirid. Tetapi Tok Gurunya tidak ajar wirid. Sebab dia kata aku bukan Rasul nak mewajibkan sesuatu. Segala perdu sudah maklum, segala maksiat sudah sahur. Takkan aku duk royak dah. Mu tahu dah. Gitu. Lepas tu maka jadikan olehmu. Ni kata Tok Guru dia. Tok Guru dia menasihati anak muridnya. Tu dia. Maka jadikan olehmu bagi segala perdu itu peliharakan. Tu Tok Guru dia royaknya. Hendaklah kamu jadikan segala yang perdu kamu kena pelihara. Barang hak Tuhan menghukum atas kamu wajib, kamu kena jaga betul-betul. Taatkan Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Gitu. Dan pula dalam hati hendaklah kamu di dalam menunaikan ibadat semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana mengabdikan diri bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kosak akan yang lain. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Maka jadikan olehmu bagi segala perdu itu pelihara. Pelihara ke segala yang diperdukan Allah. Dan bagi segala maksiat itu tinggalkan. Tu nasihat.
gurunya kepada murid. Itulah peringatan guru bagi muridnya. Dan bagi segala maksiat itu tinggalkan. Segala maksiat, segala perkara yang menyebabkan kepada menderhakakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah tinggalkan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita jauhi perkara yang berdosa, perkara yang dilarang oleh Allah, perkara maksiat, jaga sungguh-sungguh. Jangan kita buat mudah-mudah dengan dosa-dosa ni, buat main-main dengan kesalahan. Kerana apabila Allah Ta'ala nak ambil salah dengan kesalahan kita, walau dosa kecil sekalipun akan dihukum oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala mahu maaf, walau dosa besar sekalipun, Allah Ta'ala boleh memaafkan bagi orang yang dia nak maaf. Tapi bagaimanapun jangan kita pandai kecil, jangan kita pandai lekeh, jangan kita pandai sebagai yang remeh-temeh pada maksiat ni. Kena ingat betul-betul jaga. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita kena jaga, beringat dan awasi diri kita dengan sungguh-sungguhnya akan segala dosa-dosa. Ingat, kita tak tahu masa manakah Allah Ta'ala akan panggil kita kembali. Kita kena ingat baik. Walaupun bukan dosa yang besar, walaupun bukan dosa yang dijanjikan dengan azab yang besar pun, dosa kecil seumpamanya melihat aurat, terbuka aurat, melihat perempuan sebagainya, walaupun perkara itu masuk dalam dosa kecil, tetapi kecil pun telah kita buat suatu yang salah dengan Allah, kita menderhaka ke Tuhan. Tuhan larang sesuatu, bila kita langgar buat juga, arti kita lawan Tuhan lah. Kita lawan Tuhan lah. Kita kena betul-betul beringat, jaga betul-betul. Jangan kita buat main-main dengan dosa ni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, atahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Atahsabunahu hayyinan, adakah kamu sekiranya dosa tu hayyinan, mudah, atau remeh, atau kecil? Jangan pandai remeh, jangan pandai kecil dosa-dosa ni, jangan pandai mudah. Wa huwa 'indallahi 'azim, sedangkan pada sisi Allah sangat-sangat besar kesalahan. Kita kena betul-betul beringatlah, betul-betul kita jaga, awasi. Orang alim ulama dulu-dulu sangat jaga betul dengan maksiat ni, dengan dosa-dosa ni. Tak tengok langsung perempuan tak tengok, tidak sengaja melihat. Tu dia cerita Tok Guru Dala, Allah raham Tuan Guru Haji Abdul Rahman Dala. Waraknya dia, sangat-sangatlah dia ni warak, sehingga kalau suatu majlis kenduri jemput Tok Guru, maka dia buat syarat dah, jangan berhimpun dalam suatu rumah dengan perempuan-perempuan sekali. Ketika dia datang,
hendaklah perempuan diasingkan. Dia tak mau tengok perempuan-perempuan ni. Dia begitu jaga, begitu awasi, begitu sangat jaga. Sebab itulah kerana dunia dan perempuan dikirakan satu taraf. Sebab itu benda kehendak syahwat berlaku, nafsu berlaku. Sebab tu Nabi kata patakut dunia wan nisa, takut olehmu dunia boleh melakukan apa-apa saja yang jatuh pada kezaliman. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah, kasih sayang ingin ke dunia sangat, itulah dia kepala, ibu, punca segala khati'ah, segala kesalahan. Ingat, Tok Guru Dalla saat ni tak kelih nak perempuan, tak tengok langsung. Beringat orang pada rumah yang dicadangkan untuk menjemput Tok Guru kena asingkan. Tak boleh duduk sekali. Tu dia. Kemudian pula dia semasa dalam perjalanan nak tuju pada rumah, dia berjalan dengan mengendarai kuda. Dan naik kuda, Tok Guru Dalla naik kuda. Anak murid semua ada yang bersikan masa zaman itu. Tok Guru dengan kuda. Kuda hebat dan naik kuda. Sebelah tangan dia pegang tali kuda, sebelah tangan dia lagi baca selawat lum'atul aurat, tak tinggal. Wirid dia kita selawat Tuan Syekh Wan Ali Kutan tu, lum'atul aurat menjadi wirid dia. Amalan dia pada kitab selawat Tuan Ali Kutan, lum'atul aurat. Tu amalan istiqamah dia, selawat itulah. Kemudian bila dia nak tuju ke tempat panggilan, lalui jalan, naik kuda, sebelah tangan tali kuda, sebelah tangan tebing kitab lum'atul aurat, baca selawat belah-belah, baca selawat belah-belah. Bapa ni nebeng dengan ambil kitab lum'atul aurat, tebing depan begini, pegang begini, baca belah-belah. Sebenarnya kitab selawat lum'atul aurat ni untuk jadi benteng daripada mata tengok kok benteng tebing. Beringat, benar beringat, sangat-sangat beringat orang alim dulu. Takut kepada dosa, bimbang takut buat kepada salah dengan Allah, sangat-sangat beringat, sangat-sangat jaga, bimbang takut kena dosa siapa setara tu. Jadi kita ni jadi bebas, jadi seolah kata supaya tak takut ke apa satu, campur gaul dengan bebas. Padahal berdosa tu berdosa. Sedangkan Tuhan kata atahsabunahu hayyinan, adakah kamu suka dosa-dosa ni mudah ke, benda kecil ke, benda remeh-temeh ke? Wa huwa indallahi azim, sedangkan pada sisi Allah sangat besar, sangat besar. Tu dia. Beringat sungguh, orang alim ulama dulu beringat, jaga betul-betul. Tu. Dan peliharakan dan peliharakan olehmu akan hatimu. Ini nasihat gurunya lagi kepada muridnya.
Jadi anak murid dia mau minta wirid, tok guru tak wajar wirid. Dia royak, dia menasihati pada muridnya, ialah perkara perdu jangan kamu tinggalkan. Perkara yang maksiat jangan kamu lakukan. Tu hak tok guru dia ajarnya. Hak tok guru dia memberi ingatannya. Sebab bagi hak perdu kamu tahu dah. Hak perdu kamu mestilah junjung setinggi-tingginya. Kalau hak Tuhan lagi maksiat kena jauhi dengan sungguh-sungguhnya. Itulah wirid. Arti amalan yang kita buat jika dengan istiqamah tetap, namanya wirid. Wirid-wirid ni ibarat barang yang Allah kita mempersembahkan hak kita kepada Allah. Walaupun Allah Ta'ala tidak ada kehendak dengan amalan kita, tetapi di segi kedudukannya, derajat amalan ni menempati seumpama ketaatan kita pada Allah, ibarat kita mempersembahkan kepada Allah, menghadiahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wirid. Tak kala kitanya menghadiah wirid atau mempersembahkan wirid kepada Allah dengan taat, Allah Ta'ala pula akan menganugerah kepada kita warid. Wirid daripada kita kepada Allah, warid daripada Allah kepada kita. Apa dia warid? Warid perkara yang Allah Ta'ala datangkan nur dalam hati. Nur, cahaya. Dengan cahaya inilah akan nampak perkara sebenar adalah sebenar. Perkara yang batin nampak batin. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pimpinan Allah, petunjuk Allah Ta'ala bagi ilham. Allah Ta'ala jaga kita daripada segala mara bahaya. Ini merupakan warid daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang telah kita istiqamah dalam berwirid. Itu benda ni. Dan peliharakan olehmu akan hatimu daripada berkehendak kepada dunia. Jagakan hatimu, peliharakan hatimu daripada kehendak kepada dunia. Kehendak pada dunia dengan kehendaknya lagu mana? Kehendak supaya kita nak duduk sedap dengan dunia, nak duduk rasai ikut perasaan syahwat, ikut perasaan syahwat, ambil dunia ikut perasaan syahwat. Itu dilarang dan dijaga. Adapun mengambil dunia wasilah, ini adalah dituntut oleh majikan. Dan kasih kepada perempuan, kasih kepada perempuan secara melangkahi akan batasan-batasan Allah, dan melebihkan kepada syahwat, dan redalah engkau
dan redalah engkau daripada demikian itu. Dan redalah engkau daripada demikian dunia, daripada dunia, pada yang dibahagikan Allah bagi. Redha kepada dunia barang yang Allah Ta'ala telah bagi bagimu. Makna banyak mana yang dianugerah oleh Allah Ta'ala tentang rezeki dunia, kamu redalah, kamu reda. Dan apabila datang bagimu, dan apabila datang bagimu ya keredaan, ani bila datang kepada kamu, bila Allah Ta'ala takdirkan pada kamu perkara yang kamu reda, yakni daripada senang, nikmat dan rezeki, maka jadikan olehmu bagi Allah syukur. Itu dianya. Bila dapat keredaan daripada Allah, dapat nikmat, dapat keluasan rezeki, hidup sihat walafiat, kita bersyukur bagi Allah. Syukur atas nikmat Allah. Dan apabila datang bagimu yang kedukaan, jika sebaliknya Allah Ta'ala takdirkan perkara yang menyebabkan kamu rasa duka cita, sakit, uzur, ditimpa bala, ataupun kerunsingan, ataupun kedukecitaan apa-apa, maka jadikan olehmu daripada yang kedukaan tu, jadikan olehmu daripadanya yang kedukaan sabar. Sabar. Susah payah dunia ni, sabarlah. Mana sifat susah, sifatnya keadaan kepahitan, kedukecitaan dalam dunia, sakit, demam, duka cita adalah sifat yang lazim, yang mesti ada dalam dunia ni. Oleh itu sabarlah dengan dugaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adalah yang melazimkan. Wallahu a'lam. Kitab Aqidatun Najin, Aqidatun Najin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata musannif, dan kata musannif wal wahdaniyatu ay la saniyalahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Ya, itu dah. Ya dah. Artinya yang keenam, daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Jadi yang keenam daripada sifat
yang Allah Ta'ala bersifat dengannya, yang wajib Allah Ta'ala bersifat dengan dia, yang perdu'ain, yang mesti ke atas kita semua mengerti dan faham bagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sebanyak 20 sifat ni. Ni yang perdu'ain. Adapun sifat yang wajib ada kepada Allah Ta'ala sangat-sangat banyak, tidak dapat nak hitung, tak dapat nak jumlah, kerana Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mawjud, lagi dia yang amat qadim, lagi berkekalan selama-lama. Maka oleh itu Allah Ta'ala juga punya sifat-sifat dia tersangat banyaklah, segala sifat kemalat dia. Maka sifat-sifat kemalat atau sifat-sifat ketuhanan yang ada bagi Allah, hak yang banyak tu wajib kita kena tahu secara ijmali. Ijmal makna kata secara perhimpunan sahaja, secara borong saja. Makna kena itikad setiap sifat kesempurnaan adalah menjadi sifat bagi Allah. Tu hak borong. Setiap sifat kesempurnaan adalah sifatnya sifat bagi Allah. Tak kira sifat banyak mana, sifat Tuhan tak dapat nak hitung, sifat Tuhan tak dapat kita nak jumlah. Hak banyak tu, hak banyak wajib kita tahu atas jalan ijmal. Ijmal ni secara borong ataupun secara himpunan, iaitu kita iktiqad bahawa segala sifat kesempurnaan adalah menjadi sifat Allah Ta'ala belaka. Kerana pada Allah Ta'ala tidak ada satu sifat yang kekurangan. Itu hak sifat secara jumlah atau ijmal. Tetapi wajib ke atas kita setiap orang mukallaf kena mengerti akan tiap-tiap satu daripada sifat 20 ni. Kerana kita kenal Tuhan, kena kenal secara reti sifat dia. Diri zat Tuhan kita tak dapat nak kenal. Pasal diri zat Allah adalah tak dapat kita nak membandingkan dengan sesuatu apa-apa pun. Kita nak samakan dengan apa-apa tak boleh. Sebab Allah Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadisi. Bersalahan Allah, tak serupanya Allah bagi segala yang baru. Tak serupa Tuhan, tak serupa, tak sama, menyalahi dengan segala makhluknya. Tak menyalahi warnanya, sebab dia yang menjadi, dia yang membuat segala makhluk yang kena buat. Tentulah penjadi dengan yang kena jadi tetap tak serupa. Tukar rumah dengan rumah serupa ke tak? Tu dia. Bukan rumah orang. Rumah ni kayu, batu. Kalau rumah dengan tukar jauh dah nak serupa, maka tetap Tuhan dengan makhluk lebih jauh lagi dengan serupanya. Tak serupa. Langsung tak serupa. Jangan kita samakan Allah dengan makhluknya. Itu dia. Habis. Jadi hari ni kita ngaji sifat dua. Artinya yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu
wahdaniyatun, ialah wahdaniyah. Arti esa, itu balik bahasa. Orang panggil terjemah. Wahdaniyah daripada wahidun, daripada ahadun. Makna kata ahad, satu. Wahid, yang satu. Ahdiyah, kesatuan. Mana Tuhan Tuhan satu je. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah ya Muhammad, huwallah, dia Allah, ahad, satu. Tuhan kita, penjadi kita, pencipta kita, merezekikan kita, pematikan kita, penghidupkan kita, ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu. So Allah ada terbagi kepada 3 bahagian. So Allah wahdaniyah, Allah terbahagi pula. So tu kepada 3 bagi. 3 bahagian. Mana 3 bahagian? Pada zatnya. Pertama, so Allah pada zat. Apa makna so Allah pada zat? Yakni so Allah pada dirinya. Diri Tuhan kita saja. Diri yang menjadi Tuhan Allah juga, tak ada yang lain. Zat-zat ni dirilah. Gitu. Zat-zat ni bukan zat vitamin A, bukan zat vitamin B, bukan vitamin C. Tuhan kita ni ampunya diri Allah wahid, satu. Gitu. Dia yang sebenar-benarnya menjadi Tuhan. Semua yang lain Tuhan buat belaka. Dan so pada perbuatannya. Jadi so pada zat, so pada sifat, so pada perbuatannya, perbuatan Allah. Akan datang tafsir. Kerana diambil so ni, so pada zat, so di sifat, so di af'al, kerana diambil daripada tafsir musannif. Tafsir musannif, yakni Syekh Sanusi, yang mengarang ilmu usuluddin ni, diambil tubik daripada Quran dan hadis. Ulama tolong tulis, ulama tolong catat, ulama tolong atur ilmu, susunkan ilmu. Nak mudah kita, nak kita faham, nak kita mengaji dengan tidak sukar, dengan tidak payah, dengan tidak berasa perkara yang ramai. Ulama tolong tulis, tolong berjelas. Jadi kerja ulama ni, dia orang alim, dia orang ulama ilmu. Bukan ulama ni mana-mana dengan ilmu Tuhan. Ulama tak boleh mana. Kalau ulama ni mana, dialah orang yang mula-mula masuk api neraka. Pasal apa dia nak berani masuk neraka? Itu dia. Ulama lah paling takutkan Allah. Kerana Allah Ta'ala firman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama, kalau kita ngaji nahu, dia panggil adatu hasrin. Makna kata sesungguhnya
yang sebenar-benar takutkan Allah, orang benar-benar yang takutkan Allah ialah alim ulama. Sebab apa yang mereka tu lebih takutkan Allah? Sebab dia lebih tahu. Macam kita contohnya gini, macam kita contoh kita dengan doktor. Mana yang lebih patah daripada hak lebih patah kepada takut kau kena penyakit? Siapa lebih patah? Kita ke doktor? Kita ke doktor? Doktor lebih patah lagi daripada kita. Sebab dia tahu beberapa penyakit yang boleh merosak dan binasa kita. Kita tahu sikit-sikit je. Doktor dia tahu banyak. Tak, kalau dia tahu lebih banyak, dia lebih berpantang. Ni tak ni buat balas ngalih ulama, buat kecil pandang ulama, buat pandang lekeh pada ulama, letak pada ulama puak bid'ah pula dah. Ni orang panggil kata gapo tak tahu. Lek sungguh dunia hari ni. Pas dia ngaji mai di mana? Dia ngaji dengan malaikat ke? Pas sampai universiti, pensyarah, buat BA, buat MA, buat PhD, kena mengaji dengan tok guru belaka. Kena mengadap pensyarah. Belaka-laka nak boleh ke ijazah tu. Siapa kelas rendah pun cikgu mengajar matematik, mengajar nulis, mengajar baca. Mula-mula start mengaji tak gitu ke? Cikgu lah. Tu dia. Mana boleh kita nak pergi sendiri? Allah, jadi orang panggil ketika fikir gitu bunyi cerdik tapi jatuh ke lapar tak cerdik. Nak kata bodoh dok lah. Gitu. Tak cerdik. Kecek muda-muda. Hal lebih marah benar tak ilmu usuluddin ni? Mana-mana ulama duduk reka. Nya kata tu. Ahli ulama ni kita tahu dah bukan? Ahli ulama usuluddin ada dua aliran mazhab. Mazhab-mazhab ni adalah jalan tu pengen kita ke jahil ni. Gitu. Tu pengen kok mana? Kita boleh reti, kita boleh faham, boleh kenal ke Tuhan sabit kerana ilmu ahli ulama lah tolong jelas. Tolong ajar ilmu daripada Quran hadis belaka. Kalau tak tubik pada Quran hadis salah. Mana boleh ilmu manusia nak reka-reka main. Tu dia. Kata Syekh Hasan Masyad dalam Raf'ul Astar, dia kata ngajilah fiqh ke, ngajilah usuluddin ke, ngajilah tasawuf ke, ngajilah hadis ke, syarah hadis, tafsir, apa semua ahli ulama tulis di kitab-kitab tu. Hak ulama tulis di kitab tu hakikatnya sebenar hadis Quran dah lah tu pada maknanya. Sebab ini ilmu Allah, ini hukum Allah, sedekah bukan hukum Allah. Berani kau nak kata gitu? Berani nak buat-buat atas Tuhan? Berani nak bohong atas Tuhan? Allah, orang ahli ulama lah lebih takut lagi pada kita. Kita ni baru ecer je kita ni. Tak kerti apa. Tu dia. Ni tak marah pada ahli ulama. Pakai apa ahli ulama? Ulama orang sepuh kita juga. Alah berkecek muda. Yang dia panggil kecek agah. Kata kecek agah. Wahabi lah kata gitu tu. Buat Wahabi lah.
kerana diambil daripada tafsir musannif. Siapa dia musannif? Musannif ni pengarang kitab hak pemula ilmu usuluddin. Dia ada pemula dia. Kita ngaji apa ilmu, dia ada pemula, dia ada kaedah, asas dia ada. Kita ngaji ilmu matematik, dia ada pemula. Tak gitu ke? Ngaji ilmu nahwu, dia ada pemula. Ngaji ilmu saraf, ada pemula. Usul fiqh, ada pemula dia. Semua ada pemula. Ulama tolong tulis ni kaedah. Tujuan untuk perdekatkan faham, permudahkan reti. Ilmu isi Al-Quran wal Sunnah, hadis. Nama Syekh Sanusi musannif. Dan diketahui daripada yang demikian itu, demikian tafsir pada mata wal wahdaniyatu aila saniyalahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alih. Tu tafsirnya sezat, sesifat, seaf'al. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa segala bahagi wahdaniyah itu 3. Jadi bahagian kita dapat retilah kesimpulan bahagian dalam bab wahdaniyah terbahagi 3 lah. Terbahagi 3. So arti pada wahdaniyah. Kemudian pula kena bagi 3. Di zat, di sifat, di af'al. Tu je benarnya. Pertama, wahdaniyah pada zat. Pertama, wahdaniyah pada zat. Pertama, pada zat Tuhan. Nak royak kata zat Tuhan je. Diri Tuhan je. Diri, zat tu diri. Arti diri Allah ataupun keadaan kewujudan Allah hanya satu. Saja diri dia tu. Dan makna pada zat, wahdaniyah pada zat. Di sini dia nak perjelas pada kita, dia nak terang kepada kita maksud wahdaniyah pada zat ni balah mana. Gitu. Wahdaniyah atau wasa pada zat apa ada bersusung pada zatnya, zat Allah. Arti wahdaniyah pada zat, nak royak kata diri Tuhan tidaklah kejadian dia daripada barang yang bersusun ni gak kejadian daripada daging darah, tulang temalan, orak saraf, air dan darah. Tidak kejadian zat Tuhan seperti kejadian alam benda dah. Bersusun-susun ni gak, susun ni lah macam kita ni, badan kita ni bersusun. Ada himpunan darah, himpunan air, himpunan tulang-tulang, himpunan daging, himpunan orak-orak saraf, dan segala-gala kelengkapan hidup kita. Jadi zat Tuhan kita bukan sebalah kita ni lah. Arti diri Tuhan bukan jenis objek. Gitu. Diri Allah bukan jenis objek. Boleh bagi, boleh pecah, boleh jurah, boleh potong, boleh nak buat apa atas diri Tuhan, tak boleh. Sebab diri zat Tuhan bukan jenis alam benda.
Diri Tuhan bukan jenis alat benda. Dan diri Allah tidak dijadikan. Allah Ta'ala yang Maha Qadim lagi pula baka. Diri Allah tidak dijadikan daripada anasir yang 4. Diri Tuhan bukan daripada anasir yang 4. Apa anasir? Ornya daripada 4 anasir 4 perkara. Tanah, air, api, angin. Patutlah orang bomanya duk pakai asap tanah, air, api, angin ni. Lah sembuh tak demi kurang lagu mana demi kurang ni? Sembuh tak? Sebut tanah, air, api, angin. Tu rekod Atuk Bomo. Tu dia. Dan yang betul Tuhan kan seyak dia. Tu dia. Jadi nak zat Tuhan kita tak bukan balas tu. Zat Tuhan bukan jenis daripada alam benda, bukan jenis objek. Seperti berjising. Bandingnya kata bersusung. Kalau kata bersusung, seperti berjising. Kalau kata zat Tuhan ni bersusung, tentulah dia adalah berjisim. Macam kita lah. Berjisim. Berjisim ni bertubuh badan. Macam kita makhluk manusia bertubuh badan, ada bentuk badan, kejadian benda-benda lain adalah berjirim. Kalau kata berjising, bertubuh badan macam kita dan macam binatang. Kalau kata berjirim, itu jenis benda yang bertongkar, batu, kayu. Dia jisim, dia ada 2 perkara. Jisim ada terbagi 2, ataupun jirim. Jirim terbahagi kepada 2 macam. Suatu jirim yang besar, macam jirim badan, tubuh badan, tokor, batu, kayu. Itu jirim yang besar. Yang kedua, jirim yang halus, yang sangat seni. Itu dia panggil jawhar firdi. Jawhar firdi ni jenis oksigen, jenis angin, jenis air, jenis udara. Itu jawhar firdi dia panggil itu. Jenis jawhar firdi jenis oksigen, angin. Maka Tuhan kita Maha suci daripada semua-semua tersebut tu. Itu dia. Seperti berjisim yang menerima bahagi. Jadi Tuhan kita zat dia bukan berjisim, tidak berjirim, tidak bertubuh badan. Jadi bila Tuhan kita, zat Tuhan kita, kalaulah dia tu tidak berjisim kah, zat diri Tuhan kita dah tidak berjisim, tentulah diri Allah tidak mengambil tempat. Tentulah diri Allah tidak punya tempat. Tidak ada tempat yang dia duduk. Di mana-mana pun tak ada tempat bagi Tuhan. Tuhan bukan duduk dalam langit, bukan duduk luar langit, bukan Tuhan duduk dalam alam, juga bukan di luar alam. Sebab Tuhan dengan Tuhan lah, makhluk dengan makhluk lah. Dua-dua ni bagai yang sangat bainun, sangat bain, sangat putus, sangat tak serupa.
Gitu. Jadi bila kita itikad Allah Ta'ala ni ada tempat duduk, langit ke duduk mana, jatuh itikad kita tu kepada menjadikan Allah berjisim. Kerana sifat mengambil tempat tentu hak jisim. Gitu. Kalau kita kata Tuhan duduk langit, Tuhan duduk di arah, duduk tu arti ambil tempat. Dan ambil tempat tu tentulah Tuhan ni mempunyai ada body. Ada body. Sebab tu kata Tuhan duduk langit adalah membawa pada 3 pengertian. Kalau Tuhan duduk langit ke, kalau kata Tuhan duduk langit bagaimana zahir, maka membawa pada 3 pengertian. Satu, boleh jadi Tuhan lebih besar daripada langit. Boleh jadi langit lebih besar daripada Tuhan. Yang ketiga, barangkali Tuhan dengan langit sama senak, sama besar. Kalulah duk kata Tuhan ni langit, dia tak boleh lari pada 3 perkara. Sama ada lebih besar Tuhan daripada langit, atau besar langit daripada Tuhan, atau sama senak. Maka bila kita sabit ke Tuhan bersifat besar kecil ni sifat yang ada lazim bagi makhluk. Jangan letak besar kecil Tuhan. Jangan. Muju tak kata Tuhan beruk dah mujunya. Itu benda ni. Tak gitu kau lama lepas sampai ke Tuhan beruk belak begaklah. Tu kena mengaji molek. Ilmu usuluddin kena ngaji molek, kena ngaji bialai. Ngaji biar tahqiq. Sama ada nak ke salaf, betul cara salaf. Kalau nak ada khalaf, betul cara khalaf. Ni tak salah pun tak, khalaf pun tak. Tapi ngakunya salafi, salah semacam. Baca salah ke silap yang kata salah pula ke. Takut gelicir dia dah kata salah. Ni bila salah. Tu bimbang. Dan tiada pula wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna wa la tanqus. Allahumma ighfir lana warhamhum kama wa li jami'il muslimin wal muslimat. اللهم اجعل جمعنا وتفرقنا من بعده ولا تجعل اللهم فينا هب لنا مسيئا لمحسننا ومقصرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام